Assalamualaikum, apa khabar semua? Moga korang semua sihat. Okay, jumpa lagi dalam Little Heaven Homestay. Saya Fatona. Okay, hari ni saya nak buat Kitchen Garden Tour Januari 2021. Yeay! Excited tak? Okay, jom. Okay, tu pokok moringa. Saya daripada dalam pagar pukat ni, saya malas nak keluar sebabnya ayam-ayam saya ada kat luar tu. Kalau saya buka pagar kan diorang nyusup masuk kan. Diorang ramai kat sini ada, kat tepi belah sana ada. Sebab diorang ni yang saya lepas, bukan yang saya betul-betul duduk letakkan dalam ni lah. Tu kat luar tu saya ada repot semula. Apa tu, kunyit isi. Kunyit isi pula. Kunyit daun. Lepas tu kunyit Aceh. Lepas tu ada ginseng Jawa kat situ. Pokok moringa ni saya dah trim. Saya dah cabut rumput. Dah kemaskan sikit belah depan ni. Tempat kobes tu pun saya dah clearkan. Sini tempat asparagus. Kalau siapa yang tengok video saya yang lepas, kat sini saya letak ayam saya. Ayam saya yang saya kurung saya letak. So biar dia cakar, biar dia cabut rumput, biar dia berak apa semua, letak kat sini. Saya berani letak diorang kat sini sebab asparagus ni tahan lasak. Dia tumbuh daripada dalam. Jadi setakat cakar-cakar ayam daripada luar ni tak jadi masalah lah pada dia. Dia boleh naik semula. Okay, ni ada pokok serai saya dah gemuk, dah membesar dengan baik, alhamdulillah. Okay, ni ginseng Jawa. Saya rasa nak kena letak semula kat luar sebab sebabnya kat luar tu saya dah kemas. Sebab sebelum ni dia memang kat luar. Lepas saya tukar dengan pokok ros. Pokok ros saya banyak mati. Saya dah kosongkan dan saya bolehlah pindahkan orang semula ke luar. Okay, ni pokok kecubung. Saya pun baru first time tanam pokok ni dan saya sebenarnya tak sangka dia hidup sebabnya lambat daripada benih yang saya tabur tu lambat. Saya ingatkan tak hidup dah. Tu ada pokok halia. Pokok halia betong. Halia ni 3 ni. 1, 2, 3 halia biasa. Ni pokok halia betong juga. Ni deretan halia. Yang siapa tengok video saya yang saya tanam bawang tu, inilah alhamdulillah selepas tu saya dah tutup, saya dah kemaskan bawah tu, saya dah tindan, saya dah buat semampu yang boleh. Alhamdulillah tak ada siapa dah pecah masuk lah setakat ni. Cuma saya nak kemaskan lagi belah depan tu, belah depan pula, untuk tutuplah sebaik mungkin supaya tak diganggu dah. Dan alhamdulillah juga pokok halia saya sebelah sini, dorang sangat tabah kan dan kuat. Dorang hidup semula, alhamdulillah Allah memudahkan. Ni bahagian ni kunyit, tak pastilah macam mana dorang punya prestasi sebabnya satu je yang nampak ni, yang nampak hidupnya. Yang lain mungkin dia orang baru nak membina tunas semula lah sebab diorang dah kena tercampak dah apa semua. Mungkin diorang dah cedera ke apa kan. Diorang nak regenerate semula kan. Macam tu lah. Ni deretan sorghum. Sini banyak sorghum. Sampai sana. Selain sorghum tu ada rozel. Rozel saya baru menampakkan hasilnya. Setelah sekian lama saya mencari benih rozel ni, kebetulan adalah saya pergi rumah seorang ejen baja AB suami saya. Dia ada semai, jom saya minta kat dia lah. Dapat 2 pokok. Inilah dia 2 pokok. Lepas tu ni sorghum lagi. Ni sorghum merah. Sorghum merah ni ada pucuk manis. Semak lagi sini, saya tak sempat nak cabut rumput lagi sebelah sini. Ini sorghum. Dan ni adalah sorghum putih. Saya ambil standan, saya letak kat situ kan. Setangkai terus saya letak semai kat situ. Sebab dia tinggal satu je. So saya tak nak kehilangan baka dia lagi lah.
So saya terus je tanam. Selepas daripada sorghum ni, inilah tempat yang kosong. Belum ada penduduk lagi. Belum ada hidupan lagi, tanaman belum ada lagi. So inilah bawang merah dengan garlic yang saya baru tanam baru ni. Okey, depan ni terus kat sini adalah tempat, kalau korang perasan kat sini adalah tempat kangkung. Saya dah letak saya punya ayam tu. Saya letak ayam saya untuk clearkan kawasan ni sebab saya tak sempat nak layan diorang. Saya itulah, saya manfaatkan apa yang ada diorang ni sambil saya bagi makan diorang, sambil saya inilah membaja dan apa semualah kat saya punya ni batas ni. Situ ada keledek, deretan variasi keledek. Sebelum ni hasil dia agak tak memberangsangkan lah. Tapi saya still jaga diorang supaya saya terus ada baka dia. Ada dia punya baka variasi dia tu lah. Kat situ ada 5 ke 6 baka lebih kurang. Okey. Ni diorang ni dah nak habis tugas dah sebenarnya. Mungkin selepas ni saya akan letakkan diorang kat depan tu. Lepas tu tengok dulu. Ada tempat kosong nak letak tapi dia agak mencabarlah laluan nak ke sana tu. Diorang ni kan agak besar diorang punya kurungan ni. Tapi kalau lalu tu memang habislah tempat lain tu kan. Itulah. Air mata pengantin ni saya dah trim belah bawah tu. Saya kosongkan belah bawah supaya diorang banyak belah atas je, supaya dia tak ganggu pokok belah bawah ni lah. Sebab bila dia banyak ranting, banyak sulur daripada bawah ni, akar dia banyak. Bila akar dia banyak, dia akan ganggu pokok belah bawah lah lebih. Sebab kalau yang besar, kalau tinggalkan sikit, jadi akar dia tu ke dalam, ke tanah, bukan ke sisi lah. Kan? Alhamdulillah dia masih cantik lah, seperti mana yang saya bayangkan lah sebelum saya tanam diorang ni. Saya memang nak penuhkan diorang belah atas ni, buat macam pintu gerbang, dan sambil memberi makan pada kelulut-kelulut saya. Okay. Okay, ni pokok sacak inci. Saya masih belum dapat rasa lagi sacak inci ni. Saya nak tunggu diorang time mengering. Sebab sebelum ni diorang asyik buruk je. Tu kat sini dah kosong. Saya dah letak ayam dah sebelum ni. Diorang cakap apa semua. Kat sini sebenarnya ada kacang hijau. Tapi kacang hijau tu dia macam banyak ulat. Jadi diorang punya hasil tu tak menarik dan diorang tak cantik. Jadi saya letak je ayam biar diorang cakap sampai puas hati. Kan? Saya sampai puas hati saya tengok. Macam tu lah. Kat bawah sacak inci ni ada keledek. Jadi diorang dah besar. Habis dia melarat-larat kat sini lah. Lepas tu kat sini adalah tanah daripada pasu pokok ros saya yang dah mati tu. Saya jemur kat sini. Dan saya nak collect semula untuk saya punya pokok bunga dekat area bunga tu. Dan saya akan cadangannya nak letak ayam tu lah kat sini pula. Selepas diorang habis kat sebelah sana tu, kat tempat dia tu, nak letak kat sini. Biar diorang baikilah kan, cakar, berak, apa semua. Okay, ni pokok maman, tapi saya tak erti nak masak. Pokok maman ni saya tanam je. Sebenarnya dia hidup sendiri ni. Ada benih dia campur-campur. Okay, kat sini ada kucai. Pokok kucai saya alhamdulillah dah tak diusik. Tu pokok bawang saya macam dah nak berbunga. Ni ada pokok kantan. Saya rasa macam nak alih je pula pokok kantan ni sebab dia besar kat sini. Kacau pula saya rasa. Kan, saya tak sangka lah. Sebab dia rendah tapi dia melebar. Jadi dia
Jadi dia macam mengganggu. Dia ambil kawasan banyak lah lebar ni. Ni pokok kucai juga yang saya letak sebelum ni. Ni pokok kucai. Ni anak apa tu, terung mini yang saya ada buah dia yang buruk, saya tanam. Lepas tu diorang semai lah. Lepas tu saya lupa yang saya dah tanam sebiji tu. Saya tanam kucai. Dah ni berebut diorang kat sini. Kat sini ada pegaga kampung yang saya letakkan khas lah untuk diorang. Sebelum ni diorang melia je kat rata-rata. Tapi dah kena kacau dengan ayam. Tapi oleh sebab diorang tak terganggu, saya biar je lah dulu sementara. Dan ni adalah area untuk pokok yang berair. Pokok pandan, kesum, keladi. Diorang punya tanah ni memang lain pada yang lain lah. Sebab diorang ni memang saya kurung. Maksudnya saya buat kolam kecil. Lepas tu letak plastik untuk yang kolam apa tu, untuk kolam kecil punya tu, pond punya tu kan. Saya letak. Lepas tu saya isi tanah semula, tanam diorang. Lepas tu itulah. Diorang ni kalau diorang kering, memang diorang betul-betul kering. Diorang tak ada air pada luar. So saya kena add diorang air tu lebih lah. Sebab diorang kan jenis yang suka air kan. Perlukan air banyak untuk membesar. Okay, kat sini ada pokok kacang botol. Alhamdulillah tadi dah kutip sikit hasil dia. Oleh sebab suami saya suka, so memang habis untuk kami orang makan sendiri je lah setakat ni. Tapi tengok diorang punya bunga banyak lah. Alhamdulillah. Penantian lama nak tunggu dia buah ni. Kat bawah ni ada kacang. Bukan kacang, ubi keling. Ubi keling. Saya tak pernah tuai lagi. Tapi macam dia nak mati dan nak hidup semula lah. Semak lagi kat sini. Saya tak sempat nak cabut rumput lagi. Itulah dia keadaan terbaru saya punya kebun dapur sekarang, Januari. Okay. Harap korang semua tak pelik lah. Macam maksudnya ialah sebabnya kebun dapur kan, masuk dalam YouTube kan, sepatutnya kenalah bersih, kemas semua. Tapi itulah realitinya. Saya nak tunjukkan yang realitinya lah kan. Sebab kalau ada kebun sebesar ni pun, kalau tak sempat jugalah. Lagipun saya sangat, tak adalah saya terlalu sayang, tapi saya perlukan rumput-rumput ni untuk saya buat kompos. Jadi kalau ada yang semak naik rumput tu, tak jadi masalah pada saya. Sebab saya memang perlukan diorang untuk buat proses kompos. Sebabnya kalau nak harapkan daripada hasil kebun yang saya tanam, memang lambat dan tak ada, dan macam sikit lah kan, sikit sangat. Jadi saya perlukan diorang untuk saya punya proses kompos. Dan saya, setelah kompos tu dapat, saya kumpul dan letak balik dekat tanah ni lah kan. Cumanya sebenarnya ada tips supaya tak ada rumput naik macam rumput yang macam ni. Rumput yang macam ni kan, bunga macam ni. Sebenarnya nak kawal diorang supaya populasi tu kurang senang. Tapi kita kena kutip diorang sebelum diorang berbunga. Jadi benih tu kurang lah. Bila diorang dah berbunga ni, benih diorang bertambah kan. Tapi itulah, oleh sebab saya perlukan diorang, saya biarkan je. Mana yang dah macam saya letak ayam tu, yang diorang dah cakap semua, so dia akan jadi kompos kat situ. Mana yang saya kutip, sama ada saya bagi dekat ayam dekat rebang besar, ataupun saya kompos diorang. Macam tu lah. Itulah, selain nak kata, walaupun rumput ni kadang-kadang kita pandang rendah kat diorang kan, kita benci diorang sebabnya kita tak boleh nak makan diorang kan. Tapi sebenarnya kita tak sedar yang diorang ni banyak lagi manfaat. Rumput ni diorang tough kan, tau.
Diorang banyak antioksidan, diorang ada tinggi klorofil apa semua kan. Jadi diorang sangat baik untuk jadikan baja untuk pokok sayur daun. Untuk pokok semula, untuk tanah, untuk baiki tanah semula diorang sangat bagus. Lepas tu cacing pun suka diorang kan. Senang, kita tak payah nak cari rumput luar daripada kawasan kan. Kita cuma sambil kita bersenam untuk cabut kan. Diorang ni kalau nak cabut, kena cabut dengan tangan. So kita kena, kadang-kadang kita kena merangkak nak capai kan. Kita nak kena duduk mencangkung semua kan. Jadi bagi saya dia rumput ni baguslah kan. Sebab dia salah satu makhluk Allah yang tumbuh sendiri, yang betul-betul di bawah penjagaan Allah. Faham tak? Faham tak? Kalau macam pokok yang kita tanam, kita semai dia, kita pindahkan dia apa semua, kita siram dia. Tapi kalau rumput ni tak perlu siram apa semua kan. Diorang just tough macam tu. Nampak kelebihan diorang kat situ kan. Subhanallah. Ni buangan daripada bunga air mata pengantin. Saya proses keringkan diorang dulu sebelum saya kompos, sebab diorang punya batang ni boleh hidup semula kan. Jadi saya biarkan diorang kering dulu sebelum saya campur dengan rumput hijau yang saya dah cabut semalam kemarin. Jadi itulah, inilah hasil daripada sisa kebun yang bermanfaat untuk saya jadikan diorang kompos. Ini tempat saya kompos, tapi saya nak pindah tempat diorang ni. Saya nak pindah diorang kat sini. Ni tempat kompos yang agak luas lah kan. Baru jumpa kat sini rupanya saya buang. Penat cari dia ni. Alahai. Saya nak letakkan diorang kat sini. Ni pun sebelum saya letak diorang kat sini, saya nak kena collect dulu, kosongkan dulu, lepas tu boleh letak lah. Ni pun dah semak sama. Ni semuanya harapan-harapan untuk saya kompos. Ni bahan-bahan untuk saya kompos ni kan. Jadi sebab itulah saya perlukan rumput, dan saya tak terlalu obses untuk cabut diorang kan. Sampai masa saya akan cabut untuk jadikan ni lah bahan kompos. Sini dah lama lah saya tak usik. Saya itulah, nak kata sempat tu macam itulah kan. Tak tahu nak bagi. Sebabnya kalau bagi tahu pun semuanya adalah satu alasan sahaja kan. Kadang datang malas tu memang tak boleh nak cakap apa lah dah kan. Okay, tu je dulu setakat ni video update Kitchen Garden Tour Januari. Jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih buat korang semua yang menonton, yang like, yang subscribe, yang komen. Okay, moga korang semua sentiasa sihat dan sentiasa dilindungi oleh Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.